Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pembelajaran kita tentang kaedah asas bahasa Al-Quran Karim melalui kata dasar, insya-Allah. Jadi untuk pelajaran hari ini kita masih lagi berkenaan dengan kata kerja ataupun verbs. Tiga jenis kata kerja iaitu al-madhi, al-mudhari' dan yang terakhir sekali adalah al-amar ataupun dikenali sebagai kata kerja suruhan. Jadi sebagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran yang lepas sebagai ulang kaji secara semitah lalu, insya-Allah, kata kerja amar ini adalah sebahagian daripada kata kerja mudhari'. Ia adalah sebahagian daripada mudhari'. Cuma dia tak boleh pakai nama mudhari'. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai simbol mudhari'. Tapi bentuk-bentuk ataupun sekutu-sekutu lain, baris dan sebagainya, dia masih lagi meniru fi'il mudhari'. Contohnya yufa'ilu, maka dia punya fi'il amalnya fa'il, dia akan ikut sound fi'il mudhari', cuma kehilangan ya sahaja. Kalau contohnya yufa'ilu, dia akan menjadi fa'il, dimatikan akhir dan dibuang tanda mudhari'. Yafta'ilu, ifta'il, yanfa'ilu akan jadi infa'il, dan yatafa'alu, tafa'al, dia akan ikut baris mudhari' dia. Yatafa'alu, tafa'al, yastaf'ilu, istaf'il. Itu adalah acuan-acuan asas bagi kata kerja amar ataupun suruhan ini. Untuk pengetahuan kita, bagi wazan nombor 1 dan 2 ini kita kena bagi perhatian sikit, ya. Untuk wazan nombor 1, di mana fi'il mudhari'nya yaf'alu contohnya jatuh dalam acuan yaf'alu, maka fi'il amarnya hanya dibuang ya, maka tinggallah fa itu jadi sukun, jadi mati. Jadi tak boleh sebut, jadi terpaksa kita tambah dengan hamzah wasal. Jadi yaf'alu fi'il amarnya if'al. Contohnya ya'malu, maka fi'il amarnya menjadi i'mal. Maka hamzah wasal ini boleh kita langgar sekiranya ada perkataan ataupun baris perkataan sebelum ni yang kuat, sepertinya waw, waf'al, ataupun fa'al contohnya, fa'mal, maka boleh kita terus melanggar hamzah wasal ini. Untuk wazan nombor 2 pula ada sedikit keistimewaan, di mana untuk wazan nombor 2 penambahannya adalah pada madhi asalnya adalah hamzah, jadi af'ala, fa'il mudhari'nya yuf'ilu, fa'il amalnya adalah af'il. Kerana apa? Kerana kalau kita buang ya ini pada fi'il mudhari' ini untuk membentuk fi'il amar, maka dia akan jadi sama dengan yang fi'il amar untuk wazan nombor 1, jadi if'al juga. Jadi untuk mengelakkan benda itu, kaedah mengatakan bahawa perlu kita ambil balik, ambil balik alif ini yang kehilangan masa mudhari' ini, ambil balik letak pada fi'il amar menjadi af'il, itu sahaja. Jangan sebut af'ala, jadi dia akan jadi sama dengan fi'il madhi, sebutnya af'il. Ahsin contohnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin fi'il amar, ahsana fi'il madhi, itu sahaja. Yang lain-lain itu hanya kita cabut tanda mudhari' dan kita matikan yang akhir, maka bentuklah kata kerja amar, insya-Allah. Itu saja untuk pengetahuan kita. Dan hari ini kita ada beberapa perkara teknikal yang perlu kita ketahui dan wajib kita ketahui berkenaan dengan kata kerja amar ini. Kita ambil contoh daripada beberapa ayat Al-Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim, daripada surah Al-Kawthar. Yang pertama, kata kerja amar jatuh pada perkataan salli, salli. Fa ni tak masuk, salli. Yang kedua jatuh pada perkataan
wanhar. Ini inhar asalnya, tapi waw ni sebutnya inhar. Dua kata kerja ini merupakan kata kerja suruhan ataupun amar. Baik, kita pergi satu-satu. InsyaAllah kita mulakan dengan perkataan ataupun kata kerja salli. Bagaimana ia menjadi fa'il amar? Baik, ini amat penting kita belajar hari ini. InsyaAllah kalau kita mulakan dengan wanhar dulu, supaya agak nampak jelas. InsyaAllah ini yang pernah kita belajar sebelum ni. Wanhar, nahar maksudnya sembelih korban. Kata dasarnya adalah nun, ha dan ra. Nun, ha dan ra. Kemudian jatuh pada wazan nombor 1. Fi'il madinya nahara. Nahara. Fi'il mudhari'nya yanharu. Yanharu. Ini adalah bentuk fa'il mudhari'. Boleh rujuk kepada bahagian kedua buku kita, macam mana kata dasar nun hara ini terbentuk wazan nombor 1 dan fa'il mudhari'nya adalah yanharu. Nahara yanharu. Untuk membentuk fa'il amar, maka dia dibentuk daripada fa'il mudhari' ini, iaitu dengan cara kita melakukan sedikit perubahan pada fa'il mudhari', iaitu yang pertama, cara pertama ialah kita menanggalkan tanda mudhari' iaitu ya, dan akhir sekali kita matikan huruf di akhir pada fa'il mudhari' itu. Maka terbentuklah perkataan tak boleh baca, maka perlu kita bantuan dengan hamzah. Jadi bacaannya ialah inhar. Manakala dalam ayat itu wanhar, sebab ada waw yang lebih kuat lagi baginya, sebut terus pada nun, iaitu wanhar, bermaksud engkau sembelih korbanlah. Baik, itu dia asal perkataan inhar di dalam surah Al-Kawthar itu, iaitu fi'lul amr, iaitu kata kerja yang berbentuk suruhan. Baik, untuk perkataan nombor 2, fasalli. Fasalli ini, fa ini adalah maka, perkataannya hanyalah sa' dan lam sahaja. Sa' dan lam sahaja. Sebagaimana yang kita belajar dalam bab-bab yang lepas, bahawa sekiranya perkataan itu hanya ada sa' dan lam sahaja, maka ada sesuatu yang tertinggal, iaitu namanya huruf illah. Kata dasar bagi perkataan ini ialah sad, ingat ya insyaAllah, lam dan waw. Dan jika sekiranya sa', lam dan waw ini kita jatuhkan ia pada wazan nombor 3 yang memerlukan kita letak sabdu di tengah ini, maka dia akan menjadi seperti ini fi'il madinya, sad, lam dan ya, macam ni salla. Ini dia perkataannya, salla. Dan fa'il mudhari'nya dia akan jadi yusalli. Kita tak akan bariskan huruf illah di akhir itu, jadi yusalli. Yusalli. Salla, fa'il mudhari'nya yusalli. Sebab itulah kita kata usalli, itu sebab kita kata aku solat, itu fa'il mudhari'. Salla, fa'il mudhari' yusalli. Untuk kita membentuk fa'il amar bagi perkataan yusalli ini, kita nak kata engkau solatlah, maka perlu kita bentuk daripada fa'il mudhari' dengan cara kita pukul ataupun buang tanda mudhari', iaitu ya, dan matikan huruf di akhir. Itu kaedah dia. Tetapi dengan cara kita ambil fa'il mudhari' dan kita matikan huruf di akhir. Oleh kerana huruf di akhir sudah dimati, memang sudah mati pun sebab huruf illah, maka kita kebumikan sahaja. Jadi timbullah perkataan salli tanpa huruf illah. Jadi perkataan yang timbul adalah salli. Kalau salla, bersolat, telah bersolat ia, yusalli, sedang bersolat ia, salli, bersolatlah engkau. Oleh kerana fa'il amar ini, dia punya pelakunya secara nature-nya adalah orang yang kedua, iaitu engkau ataupun kamu. Jadi timbullah perkataan dalam ayat ini, iaitu fasalli, maka bersolatlah engkau, sembahyanglah engkau untuk Tuhan engkau, dan engkau sembelihlah korban. Ini berkenaan dengan hari raya
Aidil Adha, ya, sebagai tanda kesyukuran solat Aidil Adha dan sembelihan korban selepasnya, suci Al-Quranul Karim. Dan ada lagi satu lagi contohnya ialah berkenaan dengan ayat ataupun 3 qul yang disebut di dalam budaya Melayu kita berkenaan dengan qul ini, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan qul ini? Qaf, waw dan lam, ini kata dasarnya. So jatuh nombor 1, wazannya fa'ala menjadi qala. Qala, ya, wazannya adalah fa'ala, asalnya qawala, akhirnya menjadi qala saja, dibagi ataskan dan bertukar menjadi alif sebagai penyamaran, ya. Fa'il mudhari'nya sebagaimana yang kita tahu ialah yaqulu. Ini fa'il mudhari' bagi perkataan qala, iaitu yaqulu. Dan untuk membentuk fa'il amar dengan mudahnya, kita hanya bentuk melalui kata kerja mudhari'. Yang pertama dengan cara kita membuang tanda mudhari' dan kita matikan yang terakhir sebagai tanda jazam fa'il amar, dan kemudian kita tak boleh sebut, ya, kita kena menjadi qul. Jadi akhirnya berkumpul dua tanda mati, akhirnya kita kebumikan satu. Itu cara pembentukan fi'il amar untuk perkataan yang di tengahnya ada huruf illah. Seterusnya kita lihat lagi contoh-contoh yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, ya, muka surah 4. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Mana fi'il amar dalam ayat ini? Iaitu u'budu. Ini perkara ini adalah fi'il amar, ya. Fi'il amar, ya. Dia bukan fi'il mudhari' sebab tidak ada tanda mudhari', dan dia juga bukan fi'il madhi sebab tidak ada bentuk fi'il madhi macam ni. Dia adalah fi'il amar. Fi'il amar berasal daripada fi'il mudhari' iaitu ya'budu, dibuang ya, akhir menjadi u'budu dengan waw ni adalah tanda ramai. Pelakunya adalah kamu. Mereka tidak ada kamu sebab fi'il amarnya ditujukan kepada second person ataupun orang yang kedua. U'budu. La taj'alu, ini fi'il mudhari' dalam bentuk larangan yang kita belajar sebelum ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Baik, perkataan fa'tu ini juga adalah fi'il amar, ya. Fi'il mudhari'nya ya'tuna, akhirnya dibuang ya menjadi fa'tu. Dia juga adalah fi'il amar. Kata dasarnya ialah hamzah, ta dan huruf illah. Dan jatuh pada wazan nombor 1 bunyinya ata. Ini adalah wazan nombor 1 untuk kata dasar alif, ta dan ya. Dan akhirnya ata ini menjadi fi'il mudhari' ya'ti. Ya'ti, ya. Fi'il mudhari'nya menjadi ya'ti. Ata, fi'il mudhari'nya ya'ti. Apakah fi'il amar bagi perkataan ya'ti? Ya'ti maknanya datangkan, ya, datang bawa, datang. Jadi fi'il amarnya dibentuk daripada fi'il mudhari' dengan cara kita membuang ya macam sebiasa kita buat. Kita buang ya dan akhirnya sukun, ya, disukunkan, dan akhirnya oleh kerana dah ya itu dah bermakna sukun, akhirnya kita kebumikan terus, ya. Jadi sebutnya ialah tak boleh sebut. Jadi akhirnya kita memerlukan alif di depannya untuk menyebut. Jadi sebutnya ialah i'ti, gitu, ya. Kalau ada fa di depan macam ayat tadi, fa'ti. Fa ada fa kat sini, ya, fa'ti. Kalau ramai-ramai, fa'tu. Dan juga wada'u juga adalah fi'il amar, ya. Wada'u. Ini fi'il amar tu bukan fi'il madhi. Ia adalah fi'il amar. Asal perkataannya adalah yada'u. Cuba gambarkan dia punya fi'il mudhari' dia. Yada'u. Ramai-ramai yada'u. Wada'u. Dibuangkan tanda apa nama ni? Tanda fi'il mudhari' ini bagi membentuk kata kerja amar. Wada'u, dan kamu semua serulah syuhada'akum min dunillah, ya. Seterusnya perkataan lain yang saya nak terangkan kat sini macam mana pembentukan fi'il amarnya adalah fattaku. Ini yang penting kita mengetahui bagaimana perbuatan fattaku ini fi'il amar terbentuk, ya. Kerana dalam Quran berulang beribu-ribu kali perkataan seperti ini. Perkataan waw, qaf dan ya. Itu asal perkataan waw, qaf dan ya. Dan perkataan waw, qaf dan ya ni di dalam kebanyakan Al-Quran
ia memberi makna jaga, ya, berjaga-jaga ataupun berwaspada. Waqaya, akhirnya jatuh pada wazan nombor 5. Wazan nombor 5 ialah ifta'ala. Jadi iu, ta, qa dan ya. Sebutnya adalah iu, ta, qa. Itu asal sebutannya, ya. Mengikut wazan ifta'ala, ditambahkan alif, wazan nombor 5, ta dan ifta'ala akhirnya menjadi iutaqa. Tanpa dibariskan yang akhir ni, iutaqa. Dan sebutan waw ni agak sukar untuk disebut. Akhirnya waw ini dimasukkan di dalam ta, diidghamkan di dalam ta ini bagi membentuk dua ta. Satu ta kepunyaan waw, jadilah ittaqa. Ini perkataan asal fa'il madhi bagi perkataan ittaqa wazan nombor 5, dan fa'il mudhari'nya terus kita bentuk dengan senangnya menjadi yattaqi. Ini adalah fa'il mudhari'. Yattaqi bermaksud bertakwa dan takut kepada Tuhan, berjaga-jaga dengan azab dan perintah Tuhan. Yattaqi, maka nak jadikan dia fa'il amar senang saja. Caranya kita ambil daripada fa'il mudhari', kemudian kita cabutkan dia punya tanda mudhari', ya. Dan akhir sekali kita matikan yang akhir, sukunkan huruf akhir. Bila huruf akhir itu huruf illah memang sedia kala dah disukunkan, akhirnya kita matikan. Bukan matikan saja, kita kebumikan. Akhir terbentuklah perkataan ini, maka tak boleh baca, kita letakkan alif sebagai pembantu, sebutnya ialah ittaqi. Itu adalah fa'il amal untuk seorang, engkau bertakwalah. Ittaqillah, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, ittaqillah. Dan sekiranya perkataan itu hendak ditujukan kepada ramai, maka diletakkan waw sebagai tanda ramai. Itu kamu, maka tanda waw itu akan digabungkan menjadi ittaqu. Itulah asal perkataan ittaqu itu. Jadi fattaqun nar, maka kamu berjaga-jagalah dengan api neraka. Takutilah api neraka allati waquduhan nas wal hijarah. Cukup untuk hari ini, insya-Allah kita bertemu lagi dalam pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.